Assalamualaikum Datuk Nur Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi Datuk seperti mana yang Datuk telah maklum, tujuan kami datang ke terletak Datuk ni hari ni adalah untuk kami menemu bual Datuk berkaitan dengan kepimpinan. Kepimpinan Datuk semasa menyandang jawatan Timbalan Pengarah Di dalam pasukan polis di Raja Malaysia. dalam pasukan polis Indonesia. Jadi seperti mana Tuan Maklum, kami diberikan tugasan oleh pesyarah kami iaitu Encik Muhammad Zulfikar bin Yusof selaku pesyarah subjek kepimpinan dan kemahiran interpersonal semester 3, dan kami diarahkan oleh pesyarah untuk melakukan temu ramah dengan tokoh-tokoh yang telah kami pilih. Jadi saya memilih Datuk kerana saya percaya bahawa Datuk memiliki aspek kepimpinan dan sejarah kepimpinan yang cukup baik dan gemilang semasa Datuk berkhidmat di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia. Okey. Jadi Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih lah kepada saudara-saudara ni yang sudi menemu juga saya tentang kerjaya saya semasa di dalam pasukan polis Diraja Malaysia. Saya rasa saya punya pengalaman tu taklah banyak, kecil saja, tapi bolehlah saya membantu dalam kertas kerja yang saudara-saudara laksana ditugaskan untuk melakukannya. baik. Terima kasih. Jadi tanpa melengahkan masa, boleh kita mula tu Boleh. sesi temu ramah kita. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi untuk soalan yang pertama, sudah semestinya kami ni tertariklah untuk kami nak tahu sedikit biodata Datuk, latar belakang Datuk, pendidikan Datuk, keluarga dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Terima kasih. Saya nama penuh saya Nur Hashim bin Muhammad. Saya dilahirkan dalam keluarga, orang tua saya adalah bekas pegawai tentera berpangkat major. Dia orang lama lah, anak Melayu yang kedua, batch kedua masa saya dilahirkan tahun 26 hari bulan 7 tahun 1950. Ayah saya telah diberi pergi berkursus di England sebagai pegawai tentera berpangkat lieutenant masa tu. Jadi saya masih ingat lagi sebab orang tua saya bagi tahu masa saya dilahirkan, ayah saya dapat pergi kursus di Sandhurst. Sandhurst tu tempat sekarang ni banyak anak-anak raja pun pergi ke sana. Salah satu daripada maktab tentera yang terpilih lah di United Kingdom. Okey. Dan keluarga saya seramai 13 orang. Adik saya meninggal masa lahir, jadi tinggal 12 orang yang ada. Itu permulaan lah untuk keluarga saya dulu. Okey. Mak saya pula cuma seorang suri rumah tangga. Itu je. Tentang latar belakang persekolahan saya pula, saya mula-mula masuk sekolah darjah 1 di Sekolah Kebangsaan, tak salah saya, di Sultan Ibrahim, Keluang, Johor. Masa tu orang tua saya dia tempat kerja dia di camp di Keluang. Jadi saya darjah 1 saya di Keluang tahun 1957. Hari Merdeka pun 57. Jadi kemudian orang tua saya telah balik ke Perak. Kampung orang tua di Perak iaitu di Batu Kurau, Taiping. Mak saya pun di Batu Kurau, Taiping, dan pada itu orang tua pun terus bersara. Dia bersara tahun 59.
Kemudian tentang latar belakang saya itu sekolah, kemudian saya pergi ke sekolah Darjah 2 di sekolah Melayu, nama dia Sekolah Kebangsaan Sungai Akar, Batu Korau. Sampailah masa zaman saya dulu, kita ada peperiksaan untuk Special Malay Class. Special Malay Class tu dia kita akan pergi ke daripada bahasa Malaysia kita pergi ke English. Apa nama panggil? Ni English medium. English medium. Jadi masa tu peperiksaan dia dia ada 4 subjek je lah. Jadi 4 subjek. Saya dapat 3A, dapat 1B. Jadi kalau masa tu, kalau siapa yang dapat 4A, kita dapat pergi ke College Melayu Kuala Kangsar. Itu sekolah terpilih juga tu. MCKK dia panggil ni, Kuala Kangsar. Jadi saya dapat 3A, 1B. Saya dapat ke sekolah King Edward ke-7 Taiping. King Edward pun memang sekolah yang terkenal juga lah. Jadi kita masa tu daripada sekolah saya tu cuma 4 orang je dapat terpilih, dapat lulus ni. Jadi kira budak-budak kampung yang pertama jugalah yang pergi ke King Edward dan ke ni. Jadi daripada situ saya terus sampailah ke menengah, memendekkan cerita sampai ke tingkatan 5. Tingkatan 5 di King Edward, sekolah menengah King Edward ke-7 Taiping. Masa tahun 69 lah, 69 saya dah dapat masuk tingkatan 6. Tapi pasal masa tu ada 13 Mei ada satu kejadian perkauman tu, jadi masa tu kerjaan nakkan banyak kerja lah, banyak kerja open banyak terbuka. Jadi saya telah memohon untuk menjadi inspektor lah. Banyak juga kawan-kawan saya yang daripada maktab Mara lah, dia orang pun sama masa saya training tu, saya dapat tahu dia orang pun tak belajar, tak sambung belajar. Terus semasa saya sekolah dulu sampai ke tingkatan 5. Kemudian masa tingkatan 5 tu tahun 1969 ada kejadian perkauman dah, pada perkauman pada 13 Mei 1969. Mungkin saudara-saudara ni memang tak ada lah lagi. Jadi masa tu kerjaan kita telah membuka banyak jawatan lah untuk mengisi jawatan isi penuh. Antaranya untuk mengambil pengambilan daripada segi pegawai keselamatan, pegawai tentera, pegawai polis. Jadi saya telah memilih pasukan polis Diraja Malaysia untuk jawatan saya lah. Jadi saya telah memohon untuk menjadi inspektor. Pada 1 bulan 6 1970 saya telah berjaya dalam temuduga dan telah memulakan latihan sebagai inspektor polis, inspektor percubaan di maktab polis Diraja Malaysia Kuala Kubu Baru. Latihan yang kita alami cuma dia memendekkan masa, cuma dalam masa 6 bulan aja kita dah terus ditransferkan ke jawatan masing-masing. Baik. Terus Datuk, boleh tak Datuk ceritakan sedikit, mungkin ada kenangan manis ataupun pahit semasa alam persekolahan Datuk dulu? Ya, terima kasih. Masa sekolah tu saya rasa saya pun ada banyak masuk aktiviti lah. Di situ pun kita masa tu kita budak-budak, kita pun tak tahu yang kita ada bakat sekian bakat lah. Jadi saya telah dalam aktiviti sokan, saya
aktif lah juga. Maknanya saya dah masa kita ada rumah-rumah semua, saya dulu menjadi kapten untuk bahagian renang. Rumah saya masa sekolah tu nama dia panggil head house. Rumah biru. So di situ saya dah jadi kapten untuk renang, untuk sukan renang. Kita sukan renang ni kita ada dia punya event antara sekolah. Antara sekolah dengan sekolah Anglo Chinese School Ipoh. Lepas tu sekolah di sekeliling Taiping lah. Jadi saya juga terpilih untuk mewakili sekolah dalam sukan renang. Kemudian daripada sukan ni saya mewakili sekolah dalam sukan rugby. Rugby pun saya rasa saya punya nasib baiklah. Saya cuma main untuk second team sekali saja. Lepas tu saya terus terpilih untuk main untuk first team. Dia ada 2 team rugby ni, sukan rugby. Di samping tu saya main rugby sampailah masa saya masuk polis pun saya mewakili Polis Diraja Malaysia dan juga saya mewakili Malaysia tahun 1975 rugby dalam sukan rugby. Tetapi cerita balik pada masa aktiviti sekolah dulu, dan di samping itu saya juga adalah masuk kadet askar. Masa tu dia polis tak ada. So saya berpangkat last corporal, tapi satu calit lah. Tapi sebagai satu calit pun saya diminta untuk mengajar budak-budak. Saya tak tahulah saya punya mungkin cikgu tengok saya boleh jadi saya ajar kawat apa semualah. Saya pangkat saya satu last corporal aja. Tapi itulah yang masa sekolah yang saya boleh kenangan manis yang dan masa kenangan pahit tu saya nakal jugalah masa sekolah, tapi tak adalah daripada segi tuang sekolah tu adalah nakal jugalah. Okey, lepas tu itulah yang ada sedikit aktiviti berdata saya. Jadi alhamdulillah Datuk dah ceritakan sedikit bagaimana latar belakang keluarga Datuk, dari mana Datuk datang, kemudian asal-usul Datuk dan seterusnya, latar belakang pendidikan Datuk. Jadi untuk soalan yang seterusnya Datuk, boleh tak Datuk ceritakan kepada kami sedikit tentang pengalaman bekerja Datuk sepanjang karier Datuk di pasukan jabatan pasukan Polis Diraja Malaysia. Terima kasih. Bermula daripada Datuk pangkat yang rendah sehinggalah pangkat terakhir Datuk dalam Polis Malaysia. Terima kasih. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, saya telah memasuki pasukan Polis Diraja Malaysia pada 1 bulan 6 tahun 1970 dan mendapat latihan di Maktab Polis Kuala Kubu Baru. Dan selepas tamat latihan, kita telah dibuat posting lah. Jadi posting saya yang pertama, saya telah ditukarkan kepada cawangan khas Special Brand di Bukit Aman. Jadi jawatan saya pertama, saya di dalam cawangan khas Bukit Aman lama jugalah, sampai lebih kurang 14 tahun. Masa itu saya berpangkat inspektor. Bulan 6 saya keluar, pada tahun saya bernasib baik jugalah. Bernasib dan mungkin rezeki saya murah. Saya menjadi inspektor PI. Dia 3 tahun, lepas tu kita terus confirm lah. Confirm kita maknanya orang kata confirm Melayu cakap apa? 2 paku lah. Masa tu 1 paku. Kalau inspektor percubaan 1 paku. Inspektor confirm 2 paku. Okey, 2 paku. Jadi tahun lepas 8 tahun, lebih kurang lepas 8 tahun kerja, saya telah dapat pangkat memangku, dia panggil ASP. ASP maknanya 3 paku. Inspektor ASP.
Tapi sebenarnya masa zaman saya dulu, sebelum kita tiga paku tu, kalau sebelum tiga paku tu dia ada satu lagi jawatan ketua inspektor. Lepas ketua inspektor baru jadi ASP, Assistant Superintendent Police. Jadi saya dah melangkau pada saya tak jadi chief, saya dah melangkau lagi. Saya dah potong orang lah dalam 8 tahun. Banyaklah juga kawan-kawan yang sama nasib dengan saya tu lah, saya dapat memangku ASP selama 8 tahun. Bila tahun 80 saya dah confirm 3 paku ASP. Itu daripada peningkatan kerja kita lah. Saya dalam cawangan khas tu memang kita lama lah, 14 tahun sampai saya ke pangkat ASP tu confirm. Masa dalam cawangan khas tu kerja yang kita buat tu memanglah sulit. Dan di masa saya cawangan khas juga, saya telah diberi peluang untuk mengiringi Sultan yang dia Almarhum Sultan Pahang. Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah. Dia masa tu dia jadi agung. Lepas tu dia nak habis jawatan agung itu pada tahun 84. Dia pergi buat lawatan luar negeri dan saya telah diberi peluang untuk mengiringi, mengeskort lah Sultan Pahang pergi ke Korea dengan ke Jepun. Tapi sebelum tu masa saya dalam cawangan khas, yalah, masa dalam cawangan khas lagi belum cerita lagi tu. Ada masa dalam cawangan khas tu yang saya ke Korea dengan ke Jepun mengeskort ni Sultan Pahang. Jadi itu pengalaman saya dengan tuanku. Lepas tu balik daripada lawatan tuanku ke Jepun. Saya telah diminta oleh tuanku, dititah tuanku untuk tukar ke Kuantan. Itu yang saya ingat tu lagi. Saya pun tak tahu apa yang saya tarik buat tadi. Dia minat pada saya. Masa saya balik ke cawangan khas balik, saya masa kerja, pengarah saya panggil. Dia kata, ni orang istana nakkan kau tukar ke Kuantan. Tapi bukan dalam cawangan khas. Dia jawatan di Kuantan tu, jawatan masa tu cawangan anti dadah. Sekarang ni narkotik lah, dia panggil narkotik. Cawangan anti dadah sebagai ketua cawangan anti dadah Kuantan. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan. Jadi saya dibagi masa 2 minggu je untuk bagi jawapan. Jadi dalam menunggu tu, itu saya makcik pun tak tahu dia ni, orang cawangan khas pun panggil, ni pasal apa kau nak kena sana. Kita dulu cawangan khas memang susah nak keluar. Special brand dia panggil, memang susah nak keluar. Pasal dia ajar macam-macam lah kerja. Jadi susah nak keluar. Tapi orang istana nakkan saya pergi sana. Jadi saya pun masa dulu, mungkin ini untuk pengetahuan cikgu jugalah, masa dulu kalau kita ada titah daripada tuanku, saya ada terbaca satu ni out of the way lah. Saya terbaca satu perintah ni daripada mahkamah. Dulu arwah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee dulu, Sultan Perak tak bagi dia pergi ke Perak. Betul. Sebab dia kahwin dengan isteri Sultan Perak, Permaisuri Tuan Rizal. Jadi dia keluar dalam warta kerajaan. Putih bin apa nama ni tak dibenarkan. Jadi dia bagi tahu saya lah, Hashim, kau nanti kau tak ikut
Citah Tuanku ni nanti besok tak boleh pergi. Jadi tak boleh pijak Pahang. Masa tu kita budak-budak lagi. Umur saya lebih kurang 30 tahun masa tu. Muda. Muda. Saya tu bila saya pakai ASP tu, saya tukar ke Kuantan, orang pun tanya saya. Okey, lepas tu saya sebab tu saya kata tak, saya pergilah. Takut keluar dalam warta tak boleh pejak apa tu ceritanya tu. Jadi pada ni saya pindah ke Kuantan. Saya pergi seorang lah sebab orang rumah semua tak boleh pergi, tak boleh pindah. Jadi orang rumah saya adalah pembantu khas dalam polis juga. Dia panggil sekretari lah, pembantu lah dia untuk cawangan hal satu juga. Jadi dia pun dia tak dapat tukar. Jadi saya tukar seorang lah di Kuantan sampai pada 84, lebih kurang kat 3 tahun juga. 87 baru saya cerita balik ke Kuantan tu. Jadi saya di Kuantan daripada tahun 84 dia balik pada Jepun tu sampai dah ke 87 sebagai ketua cawangan anti dadah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan. Dan dalam tempoh tu juga saya telah diminta juga menjadi ADC kepada Tuanku selama 3 bulan lebih. Masa ADC yang attach pada dia tu pergi bercuti, jadi Tuanku nak saya jadi dia punya ADC juga. Jadi ADC, dia panggil ADC Tuan pada Sultan Ahmad Shah 3 bulan jugalah. Selain daripada pergi ke Jepun dengan tu, saya di masa tu di sana. Jadi maksudnya duduk mana-mana saja Sultan Ahmad Shah pergi, saya ikut dia. Jadi kita duduk di Istana Pekan dan duduk di Istana di Kuala Lumpur. Kalau datang Kuala Lumpur, kita duduk dekat Istana Pahang dekat Jalan Bukit Nanas. Jadi adalah pengalaman manis dengan Tuanku Ahmad Shah. Tuanku Ahmad Shah ni dia boleh cerita dia kalau dia keluar mana-mana dia satu dua orang. Saya dengan dia kadang-kadang kalau masa kita Kuala Lumpur, saya ingat lagi masa bulan puasa kita duduk di Istana Bukit Nanas tu. Dia nak pergi pasar Ramadan. Dia bawa kereta. Saya duduk sebelah dia. Dia bawa kereta. Dia bawa kereta. Pengalaman dengan Tuanku lah. Pengalaman kerja tu banyaklah. Itu masa tu. Itu yang daripada saya di Kuantan, ASP, ketua jawapan. Lepas tu saya ditukarkan balik ke Bukit Aman. Saya dapat pangkat DSP satu crown. Dia dia bagi saya bangku DSP, terus tukar balik ke Bukit Aman dalam cawangan anti dadah juga. Narkotik juga. Itulah di cawangan narkotik saja saya lebih kurang 13 tahun. 13 tahun. Di cawangan anti narkotik ni saya pun banyak buat dia pun ada banyak cabang-cabang dia juga. Dia ada bahagian operasi, dia bahagian risikan, bahagian soal siasat. Saya ditugaskan untuk bahagian operasi dengan bahagian risikan. Di situ saya sampai ke pangkat superintendent lah. Superintendent tu satu crown, satu paku. Kalau ikut askar, Lieutenant Colonel lah. Lieutenant Colonel kalau ikut askar. Di situ saya buat banyaklah pengalaman saya dalam narkotik yang kita buat operasi dengan risikan ni banyak dapat menangkap apa semua pengedar-pengedar ini. Dan pengalaman yang saya tak boleh lupa, maknanya kita ada satu operasi di Kelantan. Saya jadi ketua dia lah untuk operasi itu. Dan di situ kita telah dapat rampasan ganja banyak lah, lebih kurang 90 kilo. Tetapi dalam pada itu masa nak tangkap tu
adalah kita dah tembak seorang, tembak pengedar ni mati. Saya dah tembak pengedar mati. Tapi saya tak nak cerita pada orang lain lah. Masa kerjaan, pasal maklumat kata dia ada pistol. Jadi masa kita block kereta dia lagar. Lepas tu kita post terus tembak lah, mati lah. So maknanya pengalaman saya biasa tembak orang mati lah. Jadi tembak mati. Lepas tu seorang tu hidup. Masa bercara dia jadi gila lah. Dia kena dekat tengkuk ni, dia tengah bercara dia terlupa. Okay. Itu sebab orang kita. Saya pun macam kena bahadi juga lepas tembak tu. Lepas masa nak maghrib tu, saya ingat malam ni dia orang buat tahlil lah. Terus tak boleh ingat. Tapi berubat jugalah. Itu pengalaman lah. Tapi walau bagaimanapun kita sebagai ketua ni, kita buat kerja kita dengan ikhlas, dengan penuh amanah lah. Kita nak suka-suka apa lah. Itulah itu yang masa narkotik. Okey. Terima kasih Datuk atas sedikit penerangan Datuk tentang pengalaman Datuk sepanjang berkhidmat di pasukan Polis Negara Malaysia. Belum lagi. Ada lagi, banyak lagi. Saya banyak cawangan. Tadi saya cerita cuma pengalaman saya dalam narkotik. Narkotik saja saya 13 tahun. 13 tahun. Cawangan khas saja 14 tahun. 14 tahun. Okey, dari sekarang ni 13 dengan 14 jadi 27. Seterusnya lepas saya balik ke Bukit Aman dalam narkotik yang masa masuk cawangan operasi dengan saya telah dapat naik pangkat jugalah. Ni tender ni juga saya ditukarkan ke bahagian tata tertib. Tata tertib ni sekarang ni dia panggil ni bukan tata tertib. R&D. Bukan. Saya itulah. Daripada narkotik, saya Pahang, saya balik ke Bukit Aman. Bukit Aman, saya pergi tukar ke Johor. Johor Baru. Narkotik. Masa tu 1 crown lagi. 1 crown kita 1 crown di Johor tahun 95. 94 sampai 95, setahun lebih lah saya di Johor Baru. Saya pergi kursus, dia panggil kursus diploma DPS, diploma Police Science. Lepas kursus kita kena pergi kursus diploma dengan UKM. Di situ saya punya kelulusan sampai diploma Police Science lah. Daripada kelulusan saya tu. Lepas tu di situ habis di Johor Baru di sebagai narkotik, saya jadi itu saya pun jadi ketua sebagai penolong pengarah bahagian rampasan harta narkotik. Pejabat saya di IPK Johor Baru lah. Kemudian saya lepas pergi kursus, lepas habis kursus saya ditukarkan ke Kuala Lumpur. Ibu pejabat polis Kuala Lumpur, 1 crown jugalah. Bahagian kongsi gelap. Bahagian kongsi gelap. Jenayah dia panggil masa tu dia panggil cawangan siasatan jenayah Polis Diraja Malaysia. Tapi bahagian D7. Selalu orang duk cakap dalam D7 ni, saya D7 ada 2 cawangan. Satu bahagian maksiat, satu bahagian kongsi gelap. Jadi saya jadi ketua bahagian kongsi gelap Kuala Lumpur. Cegah jenayah Kuala Lumpur. Itulah. Memang kerja mencabar jugalah. Di situ pengalaman tengok orang geng-geng fight tu. Kita sampai tengok darah kena potong semua dah. Itu pun pengalaman. Dan pengalaman lagi satu di masa kongsi gelap tu, kita pergi ada satu dia orang nak bergaduh, kongsi gelap nak bergaduh di Bukit Bintang. Kita orang sampai, dia orang pun lari.
Dia tinggal ni kereta dengan ni, bila cek kereta dia ada jumpalah parang-parang ni. Parang tak pakai lagi. Adalah kenang-kenangan saya satu parang. Saya bagi pada budak-budak, saya ambil satu parang Brazil tu. Brazil. Dan orang bergaduh sampai macam tu. Dia beli batang cangkul, dia beli parang baru, semua baru-baru. Itu pengalaman saya dia tu. Kemudian barulah saya ditukarkan daripada Kuala Lumpur, saya ditukarkan kepada ni, cawangan apa panggil tu, Petrol Tertib. Cawangan Petrol Tertib sekarang ni dia panggil integriti, Jabatan Integriti JIP dia panggil. Sekarang ni dia panggil JIP lah. Kalau kita cakap tata tertib, dia orang boleh tahulah. Orang lama dulu dia panggil tertib. Sekarang dia panggil cawangan integriti. Di cawangan tertib saya 101 lah. Lepas tu 101 aku, saya sebagai penolong pengarah bahagian risikan. Risikan tu kita buat macam kerja SPRM lah. SPRM kita dapat betul kalau kata anggota ni rasuah ke apa, ataupun daripada segi polis ni nakal sikit, kahwin dua lah, apa rasuah satu, kahwin dua satu, lagi satu hidup lebih pada apa orang kata dia pergi kadang-kadang pergi cek rumah, dalam rumah dia pangkat tak ada pangkat pun, rumah dengan 2 kereta 3, hidup mewah je, pakai baju tak ikut ni lah. Lepas tu terlibat dengan manusia macam-macam lah. Kita pun bukan baik, manusia ni kita boleh cakap itulah bentuk panduan juga. Kita apa pun jawatan sekalipun lah, tapi bila orang tengok polis, orang ingat polis ni banyak rasuah. Sebenarnya terpulang atas kita punya diri kita. Kita ingat satu je lah, kita ingat pada Allah. Kalau kita duka lah. Kalau yang bahasa asing pun dia punya amanah tu ada. Bahasa asing pun bagus kerja. So balik pada cerita saya bahagian risikan, dan buat risikan pun saya ada kena ambil statement juga, macam kerja macam SPRM juga dengan anggota-anggota ni. Anggota kadang-kadang dia bini dia datang bagi tahu lelaki dia tak balik, ada girlfriend lah, kita ambil lah statement. So situ saya selama lama juga 3 jenayah 3 tahun, itu dekat 2 tahun. Kemudian saya ditukarkan sebagai ketua polis daerah Hilir Perak. Hilir Perak di Perak lah. Dia panggil Hilir Perak tu Teluk Intan. Hilir Perak tu kawasan dia luas. Besar pada negeri Perlis. Masa tu saya pangkat, kalau ikut pangkat satu korang 2 pakul, dia panggil Assistant Commissioner Police. Assistant Commissioner Police. Kalau askar dikenal lah penuh, pangkat penuh. Jadi saya tu masa tu tahun 2002. Di masa tu saya masa dalam pasukan juga. Saya selain daripada main rugby untuk PDRM, main untuk Malaysia, saya juga masa tu saya memegang jawatan sebagai Naib Presiden Kesatuan Rugby Malaysia. Tahun 2000 tu sebab saya ingat bila saya tukar ke Teluk Intan, saya terpaksa sebab dia di Kuala Lumpur. Saya lepaskan tugas sekalian. Masa tu dalam 2002. Saya jadi Naib Presiden Kesatuan Rugby Malaysia 2 tahun juga lah. Itu saya 2002 sampai 2004, 2 tahun lebih. Lepas tu saya dinaikkan pangkat sebagai Senior Assistant Commissioner, dan dia jadi ketua penolong. Jawatan saya terakhir ketua penolong pengarah bahagian penyelidik perancang. R&D. Research and Development. Di Bukit Aman.
Daripada Ketua Polis Daerah di Perak, saya terus. Dan pada 20 hari saya punya hari jadi tu 26 tu saya 2006 saya bersara. Itulah setakat dia. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Rashim kerana sudi untuk ceritakan sedikit tentang pengalaman Datuk punya pengalaman kerja di bawah Jabatan Polis di Malaysia. Kemudian kita beralih pula pada soalan seterusnya, iaitu soalan berkaitan dengan ciri kepimpinan Datuk. Ya, betul. Jadi saya persilakan kawan saya untuk tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti mana Datuk tahu, soalan kedua ni adalah kita minta Datuk terangkan ciri-ciri kepimpinan tokoh Datuk lah. Ya. Jadi soalan yang pertama, pada pendapat Datuk, apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpin? Okay, terima kasih kepada saudara Aiwan. Jadi seperti mana yang saya bagi tahu tadi, itu sebab saya bagi tahu yang tugas khidmat saya dalam Polis Diraja Malaysia ni, saya telah banyak masuk banyak cawangan. Jadi dia bersebab daripada banyak cawangan-cawangan yang saya masuk tu, itulah banyak pengalaman yang saya dapat lah untuk menjadi pemimpin. Sebab dalam kita, contohnya macam saya dalam cawangan khas, saya akan anggota saya, pegawai-pegawai saya, bawah saya kena tackle dia orang dengan cara kita orang punya kerja tugas. Lepas tu bila saya dalam cawangan narkotik, saya kena ikut gentak cawangan narkotik juga. Dan bila saya jenayah, saya kena ikut tengok keadaan suasana jenayah pula. Lepas tu dalam ni, jadi walau apa sekalipun, sebab untuk ciri-ciri pemimpin tu kita nak kenalah pertamanya kita kena kita kena fikirkan yang kita kena jadi contoh yang baik lah. Untuk maju kita kena tunjukkan kita ni sebagai contoh yang baik. Sebab kita kena sedar juga yang kita ni adalah pemimpin. Kita jangan tunjuk nasihat ni pun saya bagi tahu pada anak-anak saya juga. Kita jangan fikirkan kita je lah. Kita mesti fikirkan tentang Anak-anak buah kita. Apa nama? Okay, kena fikirkan pasal pasukan kita juga. Dengan diri kita. Kita kena tunjuk contoh yang baik. Contoh yang baik tu macam mana nak cakap jadi sebab dalam pada tugas-tugas yang saya pegang tu adalah banyak masalah. Contohnya orang masalah rumah tangga, macam saya cawangan dulu masalah kita punya kerja ni tak tentu ni, jadi kadang-kadang kita tinggalkan kita tinggalkan keluarga kita ni. Jadi saya sebagai ni, saya kena tunjukkan pada dia orang juga, saya pun bersama dia orang, saya pun tinggal keluarga saya juga. Saya pun kita banyak concentrate ni. So kita buat kerja tu kita kena ikhlas macam mana, bukan jangan kita nak bebankan kita punya orang bawah. Always look low, always look bawah, tengok bawah. Jangan fikir kita di atas saja. Itu salah satu ciri lah tu juga. Always dan kebajikan semua kita kena tengoklah juga. Saya pun dah tak reti. Mungkin saya ni Allah banyak bantulah. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu saya punya
orang tengok saya ni macam mana. Orang menilai macam ni. Awang tengok tapi daripada saya tengok diri saya tu macam saya naik pangkat, ditukar macam ni tu kan ni. Saya rasa orang appreciate lah apa yang saya buat lah. Tapi apa-apa pun kita buat dengan ikhlas dan kita buat always kita tengok kebajikan kita punya orang bawah dia. Baik. Jadi terima kasih Datuk atas ciri-ciri yang Datuk beri. Jadi saya minta lagi satu soalan untuk Datuk. Bagaimana cara Datuk melatih diri Datuk untuk menjadi seorang yang peramah dan berkeyakinan dalam di khalayak ramai? So ni macam mana Datuk berhubungan dengan anak-anak buah Datuk. Kita katakan Datuk peramah, Datuk salam kebajikan. Jadi macam mana Datuk pupuk sifat peramah tu? Maksudnya Datuk tak berbangga diri Datuk. Macam mana Datuk? Saya rasa saya bukanlah ada sifat peramah tu. Saya rasa saya semula jadi saya suka bergaul. Saya suka bergaul. Lepas tu masa kita orang masa sekolah dulu lah, masa kecil dulu pun bila saya bagi tahu orang tua saya tahun kita daripada keluar dari pencen, sebenarnya saya kadang-kadang inilah daripada keluar kita pergi ke Temeluk mentakap dulu, mentakap daripada mentakap baru balik ke kampung tu yang tahun 59 baru kita balik kampung. Tadi saya tak ingatlah sama dekat mentakap tu saya sekolah ke tidak. Tapi darjah 1 di Keluang. Kemudian tahun 59 balik ke kampung, campur dengan orang kampung, campur dengan sekolah kampung. Tapi saya di situ saya dah tak ni. Mak saya bagi tahu ni kita ni semua adik-beradik lah. Saya tak rasa orang kata tak rasa orang senang lah. Keluarga saya memang okey lah. Masa dekat kampung tu memang orang senang lah. Jadi tapi kita campur juga dengan adik-beradik yang lain. Jadi di situlah saya rasa saya orang nampak saya sebab saya bercampur dengan semua. Saya tak ada tak pilih kawan. Pergi mandi sungai sekali dengan budak-budak kampung. Padahal kita ni kalau ikut orang senang lah. Tapi saya pergi mandi sungai, pergi main bola dengan dia orang sekali. Saya rasa. Okey Datuk, ini soalan last untuk dalam ciri-ciri kepimpinan lah. Jadi soalan yang last saya akan tanya kepada Datuk, bagaimana Datuk menjaga kebajikan ahli-ahli dalam organisasi Datuk sewaktu Datuk jadi ketua Polis Dara Malaysia, dan apakah yang Datuk lakukan jika anggota di bawah Datuk ni dalam kesusahan? Betul. Itu pengalaman tu memang saya hadapi banyak dalam hadapi. Macam saya cakap tadi tentang masa saya dalam Cawangan Khas, kita punya anggota-anggota susah tu tentang kekeluargaan dia orang. Masa saya dalam narkotik pula, ada anggota saya yang sampai dia menyamar sebagai penagih dadah, sampai dia terlibat dengan dadah. Jadi terlibat dengan dadah. Jadi itu kita sebagai ketua, kita kena fikir. Jangan kita nak dia terlibat dengan dadah, kita terus nak tangkap dia nak ni. Kita kena fikir. Jadi contohnya ada satu anggota saya dulu dia terlibat dengan dadah. Sebab kita tahu dia terlibat dengan dadah, kita pun tak tahu macam mana dia boleh, sebab dia selalu kita bagi tugas untuk menyamar. Jadi dia bercampur dengan menagih dadah ni. Jadi dia mengaku dengan saya, dia isap ganja lah dulu. Isap ganja. Jadi satu malam tu kita pergi operasi. Saya pun nak pergi tengok cek bilik dia tengah isap lah. Tapi saya tak ni lah. Jadi kita berkumpul, kita hantar dia. Bila dia menghadapi tu, kita kena jangan terus kita ambil tindakan yang drastik. Kita sama-sama kita bincang dan kita tengok apa yang boleh di ni. So kita hantarkan dia ke pusat pemulihan dan kita tak ambil tindakan jabatan juga. Kita kena bagi tahulah dia kena ni sebab
dia menyamar, dia menyamar dia dah tertagih. Lepas tu masa dalam jenayah pula masalahnya rumah tangga juga. Daripada jadi baik, anggota jadi baik, dia terus jadi jahat. Sebab apa? Kita pergi nak gangster ni, benda kadang-kadang masuk ke night club, masuk kelab-kelab malam ni. Bila kelab malam tu dia tengok ni bercampur dia dah Join sekali. dah join sekali dah. Lepas tu bini rumah bising lah. Tak balik ni. Tu jadi kita tackle satu. Jadi terima kasih Datuk atas apa yang Datuk jelaskan tentang ciri kepimpinan. Jadi daripada apa yang Datuk ceritakan ciri kepimpinan kepada kami, dapatlah kami sebagai pelajar dapat memupuk kita anak muda ni untuk memimpin satu hari nanti, insya-Allah. Jadi seterusnya soalan tentang kemahiran interpersonal. Jadi saya akan serahkan kepada soalan ni kepada Syamil. Nanti maaf saya. Tentang ciri kepimpinan ni, itulah apa-apa pun kita nak ambil tindakan tu, kalau boleh jangan kita ambil tergesa-gesa. Kita kena banyak study dululah apa yang tak kena. Kalau pemimpin yang kalau orang kata bukan ni lah, dia nak tunjuk kuasa, kita mesti ada kena bicara apa semua tu. Jangan kita ambil tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita ke soalan tentang kemahiran interpersonal juga. Okey. Kemahiran interpersonal. Pada soalannya, saya tanya pada Datuk sebagai seorang pegawai polis, bagaimanakah Datuk memutuskan sesuatu keputusan yang penting? Adakah Datuk akan mendengar pendapat daripada pelbagai pihak ataupun Datuk mengikut rancangan yang Datuk fikirkan sendiri? Terima kasih. Satu soalan yang baiklah. Dalam apa keputusan ni, tapi saya punya cara saya kerja, saya ambil pandangan umum. Benda ni pun saya bawa dalam saya sekarang ni. Selain daripada saya dah macam ni, saya dah adalah pengerusi taman ni, pengerusi taman Mutistia dah 12 tahun. Jadi masa kita ada masa perbincangan ni, kita ni, dan di samping tu juga saya juga adalah timbalan pengerusi surau Taman Bukti. Dah 4 tahun lah, dah 2 term. Jadi apa yang soalan tadi, apa-apa keputusan apa ni, saya selalu ambil keputusan umum. Saya tak ada ambil keputusan sendiri. Kalau bagaimanapun, apa-apa pun saya bagi jugalah pendapat saya. Jadi kalau semua dah setuju, baru kita dah. Dan semasa kerja juga dulu, kita memerlukan keputusan yang ni sebagai pemimpin. Buat saya masa kerja tu banyak yang jawatan-jawatan saya pegang tu memang saya perlukan buat keputusan. Contohnya macam kita dalam cawangan khas, kita buat siasatan, kita nak pergi 1000 tempat ke apa tu, saya juga yang kena bagi tu. Dalam narkotik pun macam tu juga. Bila kita ada perancangan nak tangkap orang ke, nak pergi 1000 rumah ke apa, decision making dia saya juga. Dan yang mencabarnya masa saya jadi ketua polis daerah Hilir Perak. Hilir Perak tu kita menjaga satu kawasan, anak buah aja pun ada dekat 500-600 anak buah. Lepas tu kawasan tu Hilir Perak tu yang saya beritahu tadi, Hilir Perak tu besar daripada negeri Perlis. Lepas tu jenayah pun banyak, banyak. Jadi apa-apa kejadian kita dah kena buat keputusan cepat. Macam contohnya masa saya dekat sana, bank kena rompak.
bank kena rompak. Jadi kita sebagai ketua, kita nak kena buat keputusan, decision, panggil semua pegawai kita, apa nak buat, nak tutup jalan ke, nak hantar orang ni ke kawasan ni ke, apa decision kita tapi the final decision kita yang buat. Walau bagaimanapun saya ambil pendapat semua. Datuk, seterusnya kita soalan tentang personal juga. Saya. Soalan keduanya, soalan dia bunyi macam, contoh kalau untuk Datuk, dalam satu organisasi Datuk tu, Saya. ada anak buah yang berlaku perselisihan faham. Adakah Datuk sebagai ketua biarkan mereka selesai antara mereka ataupun Datuk masuk campur tangan? Ya. Maksudnya contoh kalau macam ada 2 orang anak buah Datuk sedang gaduh, dan apakah Datuk akan biarkan orang ataupun Datuk akan tolong selesaikan masalah orang tu? Okey. Terima kasih atas soalan tadi. Sebenarnya dalam organisasi saya ni, kita adalah organisasi beruniform. Jadi cara kita ambil tindakan tu, dia memang ada macam-macam berbagai cara lah. Kita tengok tentang permasalahan dia orang, sama ada apa, macam kata selisih faham antara anggota saya tentang apa sebab selisih faham tu terjadi, tentang apa. Jadi kalau melibatkan tugas, itu kita kena kita kena selesai secara ikut peraturan kerja. Kalau melibatkan personal, kita tengok personal punya masalah, kalau boleh saya akan cuba selesaikan cara saya dengan mengadakan perjumpaan dengan orang. Tapi setakat ni, setakat yang pengalaman saya, belum lagi lah saya menghadapi masalah ni. Tapi saya sendiri, saya rasa masa saya berpangkat inspektor, ada selisih faham dengan senior saya. Maknanya senior saya tu dia macam tak suka pada saya lah, sebab saya rapat dengan bos. Jadi dia ada satu hari tu dia datang buka saya punya kabinet saya. Dia buka kabinet saya, dia buka, masa tu saya dalam cawangan khas. Dia buka kabinet, dia keluarkan semua file-file saya, dia tunjuk pada bos. Yang dia kata saya tak buat kerja. Tetapi dia tak tahu yang saya buat kerja. Itu cara saya masa kerja SB dulu, saya terlibat dengan main rugby juga. Tapi saya pergi latihan pusat di rugby di Pulapur. Saya masa ada lapang, katalah pukul 10 pagi ke, orang pergi minum kat pejabat, saya datang ke pejabat. Saya habiskan kerja saya. Saya buatkan kerja saya, kalau ada file-file. Jadi saya buat, saya simpan dalam kabinet saya lah. Jadi kalau malam pun ada lapang, saya datang pejabat, saya buat kerja, saya letak atas meja bos lah. Jadi masa tu bos bagi tahu saya lah yang senior saya ni bagi tunjuk file saya pada dia. Tapi bos tak marah. Bos kata, saya tengok kau punya file semua complete, semua up to date. Saya tahu, dia kata saya tahu kau datang kerja masa habis training rugby, kau datang seorang-seorang, orang pergi minum, kau buat kerja. Time makan pun saya kadang-kadang saya datang buat kerja. Jadi saya dengan senior saya tu, saya marahlah dia lah. Jadi saya faham tu, kita bincang dengan bos, barulah dia solve. Dia cerita, dia kata dia macam dia masa tu muda-muda lah. Dia kata you ni tak buat kerja, tapi bos sayang kat you. Tu bahasa budak-budak lah punya cerita. Jadi saya bagi explain kepada dia. Jadi maksudnya kat sini dia katakan waktu Datuk ada masalah selisih faham antara Datuk dengan senior,
pun Datuk gunakan kaedah perbincangan. Dan waktu Datuk jadi ketua, ada orang bawah Datuk yang ada sisi faham pun Datuk gunakan saya perbincangan. akan berbincangan. Okey. Datuk, terima kasih jawapan Datuk tadi. Maksudnya Datuk lebih memilih untuk berbincang lah dengan organisasi Datuk berbanding Datuk buat keputusan sendiri dalam apa-apa rancangan. Jadi, Okey, lagi satu saya boleh beritahu juga. Di sini saya sebagai pengurusi taman pun ada juga masalah sosial. Jadi itu pun baru ni kita ada berbincang dengan semua AJK saya. Ini masalahnya ada orang taman kita ni, orang taman saya ni sekarang ni dia ada buat perniagaan, tetapi dia buat masakan apa semua tu dekat belakang rumah dia. Jadi mengganggu jiran dia lah. Jadi jiran pun ada buat komplain aduan kepada Persatuan Penduduk Taman Bukti Setia yang mana saya jadi pengerusi. Dan cara saya ni pun saya ada perbincangan dengan ahli jawatankuasa apa tindakan yang kita ambil, dan tindakan pun kita dah ambil dan masalah pun dah settle. baik Datuk, kita balik ke soalan yang dua soalan terakhir. Soalan ni tentang kelebihan dan kelemahan dalam Datuk punya bidang yang Datuk cuburi. Macam orang kata pro and cons lah. Soalan dia yang pertama, sebagai Datuk menjadi seorang pemimpin bukanlah senang dah. Datuk. Senang. Tetapi pada pandangan Datuk, apakah kekuatan diri yang Datuk gunakan semasa Datuk memimpin sebuah organisasi? Seperti mana saya cakap tadi, yang mana kebanyakannya saya ni banyak saya ingatkan ketika kita ni lah, ingat pada agama kita, ingat pada Allah, dan juga mungkin saya pun daripada mula dah dididik oleh orang tua saya. Masa saya mula-mula posting pun orang tua saya, dia lepas dia bersara sebagai pegawai tentera, dia juga adalah pengarah apa nama company bas Northern Malaya di Taiping dulu. Ada satu company bas Northern Malaya, orang tua saya jadi pengarah company bas tu. Kemudian dia pun juga adalah yang dipertua Majlis Bandaran Taiping, orang tua saya. Jadi masa dia nasihatkan saya, Hashim, bila you dah masuk polis ni, you dah keluar kerja, dan di Kuala Lumpur, ingat, di Kuala Lumpur tu adalah hutan batu, dia kata hutan batu. Dalam hutan tu ada macam-macam, rimau ada, singa ada, ular ada, semua ada. Jadi kau kenalah berjaga-jaga. Jadi panduan tu saya ambil sebagai apa-apa yang saya buat masa kerja. Saya pangkat inspektor pun saya dah ingat lagi. Saya tak takut pada siapa, saya takut pada Allah saja. Dan apa yang saya buat tu, saya sebagai nasib baik jugalah, kita bersyukur juga. Kita dalam cawangan khas, kita tak bercampur dengan orang. Kita tak bercampur dengan public. Kita kalau boleh, kita rahsia, kita tak bagi orang tahu kita polis pun lagi baik. Kita jangan expose kita. Jadi kita memang low profile lah. Itu yang mengajarkan saya, rasa saya, kita tak adalah orang nak rasa sombong, nak tinggi-tinggi. Jadi itu saya rasa daripada segi masalah tadi, tak ada ni lah. Kekuatan yang Datuk dapat lah. Ya. Kekuatan yang Datuk jadi. Itu saya jadi kekuatan saya. Untuk semasa jadi saya tak rasa yang saya ni pegawai polis. Saya rasa yang biasa. Kekuatan lah. Ada yang ada makan, ada ni, tak ada lah nak ingat nak pakai kereta, nak pakai apa ni. Okey. Soalan terakhir Datuk. Ya. Permohonan kita ni, boleh tak Datuk kongsi kat kita orang, untuk jadi seorang pemimpin yang kesan tu, dia kena pentingkan kedudukan dia ataupun kena lebih mementingkan ahli-ahli atau masyarakat bawah dia? Maksudnya
kalau dia buat sesuatu benda tu, dia fikir kedudukan dia sebagai ketua dulu ke ataupun orang bawah dulu? Dalam masalah ni, kita kena tengok pada situasi. Dia macam ada satu, kita sebagai ketua, kita kena tengok masalah yang kita hadapi. Contohnya, kita nak buat satu-satu projek lah. Contohnya, kita nak buat itu sebagai ketua. Kita di situ, kita kena tengok kepada orang bah sesama. Sama ada kita mampu ataupun tak mampu. Contohnya kalau ada nak buat bangunan ke ataupun nak buat satu majlis ke apa, itu kita tak boleh ikut kita punya kehendak kita lah. Kita tak boleh aku nak buat majlis ni. Korang pandai-pandai korang lah. Tapi aku boleh buat. Itu kita perlukan kerjasama. Tapi kalau satu keputusan nak buat contohnya kita ada benda nak pergi satu tempat yang mana perlukan kita punya tindakan. Contohnya sekarang ni saya sebagai pengerusi taman dan juga timbalan pengerusi surau, kadang-kadang ada benda tu dia orang memerlukan saya yang pergi berjumpa dengan orang tu. Saya jumpa. Jadi saya tak perlu nak ni lah. Itu kita, tapi kita dapat juga dia orang punya pandangan lah, apa yang nak bercakap, apa yang nak ni. Contohnya sekarang ni macam kita nak dapatkan sembahyang Jumaat. Saya bagi contoh je, simple aja. Surau kita ni dulu masa Covid dapat buat sembahyang Jumaat. Lepas tu sekarang ni dah kerjaan dah tarik balik. Jadi kita masalah surau Taman Bukti ni, banyak kita warga Gemas dengan OKU, orang yang kurang upaya nak pergi sembahyang Jumaat di Masjid Sungai Landak ni tinggi. Dia banyak tangga ni. Jadi kita dah IJK dengan pengurusi dah usaha untuk dapatkan ni. Tapi masih tak ada lagi lah. Jadi dia orang minta saya pula sekarang ni untuk jumpa wakil rakyat pasal status kita tu. Dia tu benda macam tu kita punya decision sendiri lah. Okay. Baik. Terusnya ni macam nak kata, boleh tak Datuk kongsikan sebagai pemangkin semangat untuk kami orang-orang muda ni, apakah harapan Datuk sendiri untuk pemimpin muda yang akan datang seperti kami ni? Mungkin ada kalangan kami ni akan jadi pemimpin. Jadi apa harapan Datuk kepada pemimpin muda ni yang akan datang? Itulah sebab zaman tu banyak berubah. Zaman berubah. Orang muda sekarang ni cara baru ni pun saya ada dengar saya dengar ada ceramah sekarang ada generasi A, X lah, Z, Y lah apa semua. Yang mana zaman kebanyakan ni, dan sekarang generasi Y ni pun dia punya pemikiran dia pun advance pun ada. Yang ni pun contohnya daripada segi agama pun banyak banyak panggil. Kalau kita ini katanya kalau sembahyang kita kena sujud macam ni, tapi ada juga pandangan macam dulu kita nak ketun ke lutut, Nabi pun cakap kan, janganlah ikut macam unta. Tapi ada pendapat lain juga yang kata boleh kita buat. Maksud agama kita ni mudah. Jadi okey, itu maksud saya. Baguslah generasi sekarang ni ada buat banyak kajian. Jadi teruskan kajian, lepas tu tapi kita kena ingatlah juga apa-apa yang orang lama dan terutama sekali kita dalam agama ni kan, kita jangan nak ni lah, kita buat kajian dia jugalah.
Dan kita kena ingat kita punya ni jugalah, apa nama orang kata, budi bahasa apa semua itu. Jangan kita apa ni, ingat orang tua kena ingatlah jugalah. Semangat tu bagus. Tapi semua budi bahasa, apa nama, kita punya sebagai orang Islam kita mesti ada. Saya takut itu je. Saya takut sekarang ni pasal banyak orang muda ni kadang-kadang dia orang tua-tua pun dia dah tak hormat dah, dia terlupa. Dia terlupa. Saya Dia ada tambahan ke tu? tak ada. Okay. Jadi dan yang terakhir, boleh tak Datuk kongsikan sedikit anugerah-anugerah yang pada Datuk dapat sepanjang kerjaya Datuk? Okey, terima kasih. Sepanjang kerjaya saya ni, alhamdulillah lah, saya dapat banyak lah anugerah-anugerah. Pertamanya daripada segi jabatan, masa saya sebab saya kerja dalam banyak cawangan, boleh kata dalam tiap-tiap cawangan yang saya kerja, saya dapat surat sijil penangguhan daripada pengarah lah. Macam cawangan saya pun ada sijil anugerah daripada pengarah. Narkotik pun saya ada sijil anugerah atas tugas-tugas saya lah. Tata tertib cawangan CID, adalah surat-surat daripada Ketua Polis Negara, surat-surat daripada ni, surat anugerah. Dan daripada segi anugerah persekutuan pula, masa saya berpangkat inspektor, saya telah dianugerahkan pingat ahli AMN, ahli mahkota negara. Ahli mahkota negara tu anugerah atas pada inilah, daripada persekutuan, daripada Agong ahli mahkota negara. Kemudian seterusnya saya dapat anugerah Kesastria Mahkota Negara, KMN. Itu pun daripada Agong juga, daripada Agong. Kemudian semasa saya dengan Sultan Pahang, saya dapat anugerah ahli AAP, ahli AAP lah, ahli anggota Pahang. Itu kerabat yang dapat tu, AAP Pahang. Kemudian KMN, AP. Kemudian anugerah polis yang tinggi, pahlawan pasukan polis, PPP, pahlawan pasukan polis. Lepas tu atas daripada saya pakai pangkat AC, saya di Panglima Pasukan Polis, PPP, PPN. Lepas tu yang dapat pangkat Datuk ni, Darjah Indera Mahkota Pahang, DIMP. Dan terakhir saya dapat anugerah pingat pahlawan Malaysia, PPN. Itu sebagai jadi maknanya itulah kad dalam tu, tak saya punya kad. Jadi saya dan rakan-rakan saya, Saudara Syamil, Saudara Aiman, nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Nur Hashim bin Mohamed atas kesudian Datuk untuk kami temukan Datuk lah. Jadi apa yang saya dapat rumuskan kat sini, begitu banyaknya pengalaman Datuk sepanjang Datuk berkhidmat dalam pasukan polis Diraja Malaysia selama berapa tahun Datuk? Dia 1670 sampai 25/6 2006. 2006. Dia kurang 40 tahun. 2006, 2007. 2007.
2006 bulan 7. 2007. Jadi Lebih kurang 30 tahun lah. 36 lebih. 30 lebih, hampir 40 tahun. Jadi memang boleh saya katakan begitu banyak lah pengalaman. Itu pun saya bersara pada umur 56. 56. Sebab sekarang ni bersara 60. Tapi masa saya dia umur persaraan 56. Saya bersara pada umur sampai 56. Jadi maksudnya memang banyak lah pengalaman manis, pahit, suka duka yang Datuk dah tempuhi sepanjang Datuk bergelar pegawai Poli Malaysia ni. Dan apa yang saya harapkan daripada temu ramah yang kita jalankan ni, semoga segala yang Datuk ceritakan, Datuk kongsikan kepada kami dapat kami ambil iktibar dan jadikan sebagai pengajaran supaya kami dapat jadi pemimpin yang lebih baik akan datang lah. Ya. Jadi kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk sekali lagi di atas kesudahan Datuk untuk meluangkan masa Datuk dan sudi menerima kunjungan kami ke Teratak Datuk untuk ditemu ramah. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia. Terima kasih, Datuk.